Mati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bersambung di dalam kitab Risalah Jami'ah karangan Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi rahimahullahu taala, dan kita masih membicarakan tentang ilmu aqidah dalam kitab ini. Ini adalah bahagian pertama kitab beliau yang membahaskan tentang ilmu aqidah. Dan pada minggu yang lepas kita sedang membicarakan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang mana penulis mengatakan wa khalaqal khalqa wa a'malahum. Yani Allah menciptakan segala ciptaan dan Allah menciptakan perbuatan mereka. Yani kita mengatakan perbuatan manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan manusia daya untuk melakukan pilihan. Sama ada manusia memilih yang baik ataupun yang sebaliknya. Allah menciptakan perbuatannya. Maka manusia bertanggungjawab atas pilihan yang dilakukan olehnya. Selepas itu beliau mengatakan wa qaddara arzaqahum wa ajalahum. Yani Allah telah mentakdirkan rezeki mereka dan ajal mereka. Yani ini berdasarkan ayat dalam Al-Quran. Allah mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Yani tidak ada sesuatu yang melata melainkan Allah yang memberikan rezeki. Maka segala-galanya, segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menjaga, Allah yang memberikan rezeki. Allah memberikan rezeki kepada manusia, kepada jin, kepada malaikat, kepada binatang-binatang. Ada makhluk yang kita nampak, ada yang kita tak nampak. Ikan di lautan, semut, lebah, yani segala-galanya. Yang memberi rezeki adalah Allah. Manusia yakni tidak yakni menciptakan rezeki, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan rezeki. Kita lihat pinggan kita yang kita makan, daripada mana datangnya beras. Jadi beras ini datang daripada sawah padi. Sawah padi apabila nak tumbuh yakni memerlukan tanah yang subur. Dan selepas itu memerlukan kepada air dan sinaran matahari. Maka segala-galanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan matahari, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menciptakan air, Allah yang menciptakan tanah dan bumi dan menjadikannya subur. Allah yang mentakdirkan sesuatu tanaman itu dapat bertumbuh. Manusia tidak melakukan apa-apa. Manusia yang kita menanam benih dan kita bertawakal kepada Allah. Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan binatang-binatang, ayam dan daging, kambing, lembu, segala-galanya diciptakan oleh Allah. Sayur-sayuran yang kita makan, kita makan nasi, kita makan sayur, kita makan kadang-kadang kita makan ikan, kita makan daging, sama ada daging kambing ataupun daging lembu ataupun ayam, lauk pauk, segala-galanya apa yang kita makan Allah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan. Itu sebabnya kita nak kena bersyukur ini atas nikmat ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah yang mentakdirkan rezeki. Manusia ini, ada manusia Allah memberikan rezeki yang banyak, ada manusia Allah memberikan rezeki yang kurang. Jadi rezeki manusia berbeza-beza. Sama juga dengan makhluk ini yang lain. Yani Allah Subhanahu wa taala, dia yang mentakdirkan, dia yang mengkadarkan siapa mendapatkan rezeki yang lebih, siapa yang mendapatkan rezeki yang kurang. Maka Allah memberikan rezeki yang lebih, dan ia adalah ujian bagi manusia. Sama ada manusia bersyukur atau tidak bersyukur. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menarik rezeki, yakni menguji manusia. Sama ada manusia bersabar ataupun tidak bersabar. Maka manusia sama ada dalam kenikmatan ataupun dalam ujian, kesemuanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya diuji oleh Allah, orang miskin juga diuji oleh Allah. Orang kaya diuji sama ada dia bersyukur atau tidak bersyukur. Orang miskin diuji sama ada dia bersabar ke tidak bersabar. Maka orang kaya yang berjaya adalah orang kaya yang mana apabila dia diberikan kelebihan oleh Allah, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Maka dia berjaya. Dia berjaya bukan sebab kekayaannya, tetapi dia berjaya sebab dia dapat mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang Allah meletakkan dia di dalamnya, dan dia mensyukuri. Sama juga yang orang yang miskin yang berjaya. Siapakah ini orang miskin yang berjaya?
Orang miskin yang berjaya adalah apabila dia diuji oleh Allah dengan kemiskinan, dia bersabar, maka dia berjaya. Jadi kita ada orang kaya yang berjaya dan orang miskin yang berjaya. Orang kaya yang berjaya apabila dia bersyukur. Orang miskin yang berjaya apabila dia bersabar. Ulama kita berbeza pendapat mana lebih afdal, orang kaya yang bersyukur ataupun miskin yang bersabar. Maka kebanyakan dari ulama kita hatta dalam mazhab Syafi'i berpendapat miskin yang sabar lebih afdal daripada kaya yang bersyukur. Tetapi kedua-duanya diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang mukmin, kita lihat kehidupan ini kesemuanya adalah ujian. Kehidupan ini seorang mukmin, kita lihat ini semua adalah ujian daripada Allah, daripada hari Allah mewujudkan kita sampai kita kembali kepada Allah. Hidup di dunia adalah ibtila. Ini yang Allah mengatakan, huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Ini Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kamu. Dan segala-galanya sudah ditentukan oleh Allah sebelum Allah menciptakan kita. Ini saya rasa minggu lepas saya dah membicarakan, tapi tak apa ya. Benda-benda seperti ini kita lagi dan lagi, sebab dia penting. Kita apabila berbual tentang benda seperti ini, dia menaikkan iman. Kita memerlukan kepada keimanan, sebab ia bersangkut paut ini dengan sifat ini Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah telah mentakdirkan rezeki kita dan ajal kita sebelum dia menciptakan kita. Jadi ajal kita sudah ditentukan. Berapa lama kita akan hidup? 60 tahun ke? 70 tahun ke? Wallahu alam, 50 tahun ke? 40 tahun ke? Segala-galanya sudah ditentukan oleh Allah. La tazidu wa la tanqus. Penulis mengatakan la tazid wa la tanqus. Yakni apa yang ditentukan oleh Allah tidak boleh tambah dan tidak boleh kurang. Apa maksudnya? Yakni maksudnya ia tidak berubah. Yakni apabila Allah Subhanahu wa taala menentukan satu perkara, ia pasti akan berlaku. Ia tidak boleh berubah. Mustahil Allah berubah, mustahil. Mustahil yakni Allah menentukan satu perkara, lepas itu dia tak jadi buat. Ini adalah perkara mustahil. Jadi kita sebagai orang Islam dalam ilmu akidah, kita tidak boleh beriman yang Allah ini berubah. Perubahan ini hanya bagi makhluk. Yang ni makhluk ini kita berubah. Hari ini kita rasa yang ni kita nak melakukan sesuatu, last minute tak jadi. Sebab kita mendapati yang ni keadaan tak sesuai. Ini menunjukkan yang ni kejahilan. Kita tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya. Tapi apabila tiba masanya hari hujan lebat selebat-lebatnya, kita tidak mengetahui yang ni yang hujan akan turun. Tak jadi, kita cancel kita punya plan. Yang ni ini adalah kelemahan kita. Dan ini adalah perkara yang biasa. Sebab ini kita kadang-kala kita nak melakukan sesuatu, lepas itu tak jadi. Kadang-kala kita mengetahui akan sesuatu, tapi sebenarnya benda itu tak betul. Kadang-kadang yang ni kita tidak tahu yang ni apa yang akan berlaku. Kita menyangkakan. Ini semua adalah kelemahan yang ni manusia. Tapi Allah mustahil. Tidak boleh berlaku seperti ini. Mustahil yang ni Allah Subhanahu wa taala mengetahui satu perkara, selepas itu ternyata ia salah. Ini adalah perkara yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengatakan sifat Allah tidak boleh berubah. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan tidak ada perkara yang boleh bercanggah dengan pengetahuan Allah. Allah Maha berkehendak, tidak ada perkara yang boleh bercanggah dengan kehendak Allah. Yakni mustahil sesuatu perkara bercanggah dengan apa yang Allah kehendak. Mustahil. Tidak ada perkara yang boleh bercanggah dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yani apabila Allah ini nak menciptakan, tidak ada perkara yang dapat melarangnya. Maka di sini penulis mengatakan qada dan qadar la tazidu wa la tanqus. Yani umur yang ditakdirkan oleh Allah tidak boleh tambah dan tidak boleh kurang. Rezeki yang ditentukan oleh Allah tidak boleh tambah dan tidak boleh kurang. Ini adalah kebesaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yahdusu hadisun illa biqada'ihi. Penulis mengatakan tidaklah satu perkara itu berlaku kecuali dengan qada'nya Allah. Ini kita perlu faham apa yang dimaksudkan dengan qada'nya Allah. Sebab kita ada dua perkataan. Kita ada qada' dan qadar. Qada' dan qadar. Apa bezanya? Al-qada' maksudnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita biasa dalam bahasa Melayu kita mengatakan ini adalah qada dan qadar. Tapi ini dua perkataan yang berbeza. Dua perkataan yang berbeza. Bila kita mengatakan qada, maksudnya ilmu Allah, yakni Allah sudah mengetahui segala-galanya sebelum dia menciptakan segala-galanya. Jadi apabila kita mengatakan sesuatu itu berlaku dengan qada Allah, yakni maksudnya dalam pengetahuan Allah. Allah mengetahui yang ia akan berlaku. Dan Allah berkehendak sedemikian. Ini maksud al-qada. Ini maksudnya al-qada. Manakala al-qadar, dia adalah berlakunya perkara tersebut bersesuaian dengan ilmu dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak bezanya? Yang ini al-qada membicarakan yang ini tentang ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang merangkumi segala-galanya. Al-qadar adalah berlakunya satu perkara berdasarkan dengan ilmu Allah dan kehendaknya. Yang ini kita mengatakan segala-galanya yang Allah mengetahui akan berlaku, pasti akan berlaku. Maka Allah yang menentukan bila ia akan berlaku. Apabila tiba masanya, ia berlaku berdasarkan dengan apa yang ditentukan oleh Allah. Maka berlakunya sesuatu berdasarkan dengan ilmu dan kehendak Allah, ini kita mengatakan al-qadar. Itu sebab kita ada hadis Nabi SAW, apabila Nabi ditanya tentang iman, yang rukun iman, Nabi mengatakan al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Lepas itu Nabi mengatakan wal qadar. Yani iman adalah kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan malaikatnya dan kitab-kitabnya dan hari kiamat, dan kamu beriman kepada al-qadar. Al-qadar ini maksudnya berlakunya sesuatu berdasarkan dengan takdir, kehendak yani dan ilmu yani Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penulis ala wa iradatihi, dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Yani tidak ada perkara yang boleh bercanggah dengan qada Allah. Tidak ada perkara yang boleh bercanggah dengan qadarnya Allah. Tidak ada perkara yang boleh bercanggah dengan kehendak yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas itu penulis membicarakan tentang apa dalam ilmu akidah kita memanggilnya sifat ma'ani dengan sifat ma'nawiyah. Mungkin yang ini sebelum kita masuk kepada perkara ini, ataupun bab ini, kita pun tak ada banyak masa. Mungkin saya memberikan sedikit khulasah apa yang kita akan belajar di dalam ini ilmu akidah, dalam mempelajari sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala terbagi kepada 4 bahagian. Bahagian yang pertama dikenali sebagai sifat nafsiyah. Dan sifat nafsiyah adalah sifat al-wujud. Sifat ma'ani maksudnya adalah sifat yang ada pada Allah. Dan ada 7. Kita ada sifat al-haya. Selepas itu al-qudrah, al-irada, al-ilm, dan kita ada sifat al-kalam, was-sama' wal-basar. 7 sifat. Ini dikenali sebagai sifat ma'ani. Lepas itu kita ada sifat ma'nawiyah. Sifat yang ma'nawiyah adalah cabang daripada sifat ma'ani. Apabila kita mengatakan Allah mempunyai sifat qudrah, dia adalah qadir. Dia mempunyai yang sifat iradah, dia adalah murid. Dia mempunyai yang sifat ilmu, dia adalah alim. Jadi kita ada kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu mutakalliman, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu hayyan. Jadi ini kesemua sekali kita ada 20 sifat. Yakni balik ini kepada 4 ini bahagian, iaitu nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. InsyaAllah kita akan membahaskan dengan lebih terperinci pada pengajian yang akan datang insyaAllah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.